Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin sallallahu wa sallam alaihi wa ala ashabihi ajma'in wa huwa imamul abidin wa sayyidul bashari ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab tasawuf yang diberi nama A'malul Qulub, ataupun dia panggil aplikasi hati, kerana punca kerusakan dunia ini berpunca daripada hati yang kotor. Daripada hati yang tak baik dia menjadi hasad, dendam, maka timbullah perbalahan. Alhamdulillah, dalam kitab perbincangan kita ini A'malul Qulub, amalan-amalan hati ini, kita telah bincang beberapa perkara yang mesti ada dalam hati kita, iaitulah yang pertama al-ikhlas, yang kedua sifat tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, yang ketiga sifat optimis, sifat ar-raja, mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan keampunan Allah. Sambungan pada kali ini iaitulah al-khauf, dengan makna takut kepada Allah. Jadi kalau kita lihat al-khaufu war-raja ataupun ar-raja dengan khauf itu adalah dua perkara yang berkembar, sebab kalau sesalah langkah kita terlalu mengharapkan, sampai peringkat kita berani tak mengikut arahan, sebab Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dan kalau kita terlalu takut sampai peringkat baca je ayat azab saja, macam Allah Ta'ala itu memang menjadikan manusia ini untuk diazabkan, maka ketika itu kita akan jadi kecewa, tak mampu lagi untuk kita meneruskan kehidupan. Jadi supaya berlaku adil kepada diri kita, apa yang kita boleh buat, iaitulah mesti selari di antara khauf dengan raja, serentak, mengharapkan dan takut. Maknanya nak buat maksiat takut, bila kita buat kebaikan harapkan pahala. Itu di antara dua perkara yang sangat penting. Jadi kita pergi kepada apa makna khauf, definisi takut. Al-khaufu dalam bahasa Arab berasal daripada suku kata khafa, khauf, kha, waw, fa, yang berarti menunjukkan gentar dan terkejut. Maknanya takut, az-za'ru wal faza'. Dikatakan khiftu syai', itu bahasa Arab lah. Yang pentingnya kita nak ambilnya kata-kata yang menunjukkan takut dan gerun. Dalam Al-Quran Tuhan sebut innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakutkan kamu dengan kawan-kawannya, yakni orang-orang kafir musyrik. Cubalah kamu buat ni, kita akan ambil tindakan. Dan kalau kamu tak ikut aku ni, kamu akan dibinasakan, akan dikena apa-apa. Jadi itu syaitan menakut-nakutkan manusia. Jadi kalau manusia taat kepada syaitan, kita akan melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak buat perintah Allah. Perasaan takut timbul kerana akan terjadinya perkara yang tidak disukai melalui tanda-tandanya. Tengok tanda situ, dia panggil al-khawfu tawaqq' makruh. Kita jangka akan berlaku tak baik, mana kita takut. Kenapa awak tak pergi tu? Bahaya. Kenapa awak tak melalui ikut jalan ni? Bahaya. Jadi kita rasa bahaya itu dia panggil andaian. Kita rasa benda ni bahaya ni dengan maklumat-maklumat yang ada. Tengok dalam laporan kata jalan ni jam, tak boleh lalu. Itu dia panggil khauf. Baik yang dijangkakan kejadiannya maupun yang sudah dimaklumi sebelumnya, kita jangka je ataupun kemana kita tahu. Takut adalah lawan daripada kata aman, dapat digunakan untuk pengertian yang berhubung dengan masalah duniawi dan ukhrawi. Dalam isu dunia, kita takut kerugian, takut bahaya, itu dipanggil takut. Dalam akhirat juga kita takut kita tak dapat keredaan Allah Ta'ala dan lain-lain. Timbul akibat jangkaan terjadinya hal yang tidak disukai atau terlepasnya perkara yang disukai. Jadi itu dia panggil takut. Perasaan ini menimbulkan hati seorang hamba menjadi bergetar,
tidak menentu gerakannya atau terkejut terhadap hal yang tidak disukai, baik kerana akan terjadinya hal yang tidak disukai ataupun akan terlepasnya perkara yang diharapkan. Nah, itu dia panggil Ibnu Qudamah, seorang imam, buat bandingan seorang yang melakukan jenayah. Dia laku satu jenayah yang dia tahu akta ni sangat berat, tiba-tiba dia kena tangkap. Kalau kita gini, kita kata di Malaysia ni undang-undang keras, di Malaysia ni undang-undang dadah. Jadi si pengedar dadah yang cukup nisab dia, nisab dadah kena gantung ni berapa nisab dia, berapa kilo kena gantung, adalah dia punya timbangan. Jadi apabila orang ini sudah ditangkap, apa yang diharapkan? Tentulah perasaan itu takut tu kuat. Sebab apa? Dia tahu dia akan dijatuhkan hukuman kerana perkara yang tersebut itu. Maka kita mengatakan, tapi tak semesti dia kena hukum. Boleh jadi peguam dia boleh lepaskan dengan cara-cara putar belik dia tu contohnya. Tetapi dalam pengetahuan dia sah, dia kena akan hukum. Maka kata para ulama, tinggi mana darjat ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla mengikut sebab. Jadi kalau kita tahu sebab kita ni, sebab undang-undang ni gantung, lagi takut. Dadah ni tak gantung ni kena penjara berapa tahun gitu ya. Jadi kurang sikit takut. Itu dia panggil kaedah. Maka sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, setakat mana kita mengenali keaiban diri kita, kita tahu kita ni malah ibadat, kita tahu kita tidak ikhlas, maka setakat itulah takutnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata, aku ni takut Tuhan, takut. Setakat mana takut? Tahu Allah Ta'ala akan jatuhkan hukuman kepada orang, tapi kenapa kita berani buat maksiat? Maka dia panggil setakat mana ketakutan kita itu mengikut kesedaran kita tentang perkara yang tersebut. Baik, tengok di bawah sekali itu 1, 2, 4, perbezaan antara khauf, takut, dengan khasyah. Dia ada berbeza di antara khasyah. Kata di para pengkaji ini, khasyah, takut yang disertai dengan ilmu pengetahuan. Ialah kalau khasyah khusus bagi para ulama yang mengenali Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disebut oleh firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala itu dari kalangan hamba dia, ulama. Jadi kata di ulama tafsir, khaufan makrunan bima'rifah. Para ulama ni kalau dia takut sekali dengan ma'rifah, dia kenal Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita hari ni berbeza di antara takut saja dengan takut kenal. Kalau takut saja, bila ada benda kat depan tu baru kita takut. Kenapa tak buat ni? Takut orang tengok. Baik, kalau tak ada orang, boleh tak boleh buat maksiat? Boleh. Maka itu dia panggil takut yang tidak sebenar. Tetapi berbeza dengan al-khasyah, orang yang takut Allah Ta'ala, dia takut dengan ilmu dia. Jadi ada orang ke tak ada orang ke, waktu sunyi ke, waktu terdedah kepada orang, semuanya takut. Sebab dia tahu ketakutan itu akan membawa dia tak akan berani melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Dia tak akan berani melanggar perintah Allah dalam Al-Quran, dalam arahan yang telah dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi saya ingat kita boleh nampak beza di antara takut saja dengan khasyah. Mana takut itu takutlah, tapi khasyah itu dia panggil takut berserta dengan ma'rifah, dengan ilmu. Tak berani buat kita. Jadi perbezaan dua itu sangat-sangat ketara. Macam kita gini juga, kita belajar ilmu tauhid. Ilmu yang kita belajar yang disebut dengan nama ilmu sifat 20. Sifat 20 lah orang Malaysia ni, mazhab dia sifat 20. Tetapi waktu kita nak buat benda mungkar dan benda maksiat, duduk mana sifat 20? Duduk dalam kitab. Kenapa kita terlupa kepada sifat Allah Ta'ala basar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala sama mendengar, Allah Ta'ala mengetahui? Di mana sifat itu? Maka oleh kerana tidak ada khasyah, kita hanya takut Tuhan tahu ni, tapi tahu setakat mana? Itu dia panggil perbezaan yang cukup ketara. Pindah ke 126, iaitulah al-khawf fil Quran.
Dalam Quran menyebut perkataan khauf dalam beberapa perkara. Wa iza ja'um amru minal amni awil khauf. Khauf dengan mana peperangan ataupun kalah perang. Satu. Khauf juga dengan mana fa iza zahabal khaufu, iaitu al harb wal qital. Bila khauf tak ada, mana perang dengan pembunuhan sudah tidak ada. Jadi satu lagi, faman khafa min musin janafan. Siapa dia takut daripada buat penyelewengan kepada wasiat itu dia panggil al ilmu wad dirayah. Maknanya khauf dalam Quran berbagai-bagai. Ada khauf yang bersifat ilmu, ada khauf yang bersifat biasa. Jadi kita tengok kepada muka surat 127 selepas surah Sajadah 116. Sehubungan dengan itu, apakah dia kepentingan makrifat, mengetahui nilai takut itu? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ketahuilah bahawa rasa takut itu adalah seperti tongkat. Cambuk itu mana tongkat, saut, rotan, yang Allah gunakan olehnya, digunakan olehnya untuk mengiringi hamba-hambanya untuk tetap melaksanakan ilmu dan amal. Jadi ibarat kata, perasaan takut itu macam rotan. Bila kita tengok rotan duduk atas kepala, awak tak buat, pukul. Awak tak ikut arahan, disebat. Maka ketika itu, berani tak berani kita langgar? Tak berani. Jadi demikianlah dia panggil sifat takut. Sifat takut kepada Allah Ta'ala yang menyebabkan kita tidak akan berani melakukan maksiat dan kita tidak akan berani meninggalkan arahan. Sehingga kata di ahli-ahli fikir, tengok perenggan yang kedua tu, setiap orang yang kamu takut pasti kamu akan lari darinya. Kalau kita takut pada makhluk, kita akan lari darinya. Kenapa awak laju lagi tu? Oi, ada harimau kat depan. Lari. Berbeza dengan takut kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya apabila kamu takut kepada Allah, kamu akan lari kepadanya. Kenapa kuat pergi masjid? Kita kata kita takut pada Allah. Mana takut pada Allah Ta'ala, kita akan lari melakukan ibadat. Kita akan berlari bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil takut pada Allah. Tapi kalau takut pada makhluk, kita akan lari daripadanya, tak akan dekat dengan dia. Sebab itu makhluk berbeza dengan Allah Azza wa Jalla daripada ketakutan. Maka adakah takut itu merupakan matlamat? Mesti takut, ataupun takut itu adalah merupakan wasilah, alat. Kita nak takut pada Allah Ta'ala, kita nak mendekatkan diri Allah Ta'ala, nak menjadi hamba yang sebenar, kena ada perasaan takut. Maka kata di para ulama di muka surat 128 tengah, rasa takut itu bukanlah merupakan tujuan dalam erti kata yang sebenar, bukan matlamat, bukan maksud objektif, bukan untuk membuatkan kita takut semata-mata, melainkan kita harus menjadikan rasa takut itu sebagai jalan untuk memperbaiki keadaan kita. Kalau duk takut ya, kenapa awak ni pucat muka takut? Waktu orang azan tak pergi masjid juga, betul? Tak jadi lagi tu. Kenapa awak ni? Oi, takut ke Tuhan. Orang bagi rasuah boleh ambil juga, betul gitu? Tak. Takut itu untuk menjadikan kita memperbaiki keadaan. Dia panggil alat. Takut adalah alat untuk kita mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dia matlamat. Tengok dia kata di sini, seandainya rasa takut adalah tujuan yang menjadi sasaran, tentulah rasa takut tidak akan hilang daripada penduduk syurga. Tapi bila penduduk syurga dah masuk dalam syurga, Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah 112, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka sedih. Jadi orang dalam syurga tak ada rasa takut, sudah aman dia. Orang takut ni, maka itulah kata ulama, takut itu alat bukan wasilah. Takut itu alat bukan wasilah. Maknanya apa dia alat? Alat untuk kita nak kenal Allah, alat untuk kita nak menjadi hamba Allah. Sesiapa yang takut pada hari ini, bila? Sekarang. Dalam kehidupan di dunia,
Nascaya akan merasa aman pada hari akhirat. InsyaAllah ta'ala siapa dia beringat hari ini aman. Bandingan simple yang kita mudah buat. Dah, kita hari ni suka bawa kereta laju ke tak laju? Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Nampak kelang kabut, laju sampai 120, 140, 200 lari. Ada saya semalam seorang pemandu laju, dia jalan dengan saya kata awak jangan bawa, kalau saya tak ada atas kereta ni awak boleh jadi pemandu. Dia kata ustaz jangan bimbang, saya bawa kereta memang laju tapi tak pernah disaman. Sudah, kata kalau diviralkan ramai orang pergi cari zikir dia ni, apa dia baca zikir sampai mereka tak kena saman, lari laju. Saya kata boleh jadi polis punya meta kelajuan tu dah terlepas. Mungkin dia boleh setakat 200 je, kita lagi 120, jadi dia tak boleh nak trace, tak boleh nak kesan. Saya ingat gitu. Pasal itulah ada setengah orang ni dia kata kalau nak suruh tak terlepas daripada perangkap, lagi aja. Itu cerita tak betul lah. Yang kita naknya bila kita lari ikut disiplin. Tiba-tiba ada trafik kat depan. Rasa aman ke rasa tak aman? Saya jalan betul tadi. Setengah orang terima kasih pula ke pemandu lori, nasib baik lori kat depan. Lori kat depan sah lah 80-60 jalan. Oh nasib baik aku ikut lori. Biasa tak nak ikut belakang lori ni, takut kotor kereta lah, bau pok getah lah macam-macam dah. Jadi kita dengan dalam keadaan ini kita akan hilang kekhawatiran. Sebab apa? Oleh kerana kita takut di dunia yang menyebabkan kita tak lakukan benda-benda yang pelik. Diceritakan golongan salafus saleh dulu bila dia nak mati. Nak mati, anak-anak dia menangis, sedih. Biasalah orang nak meninggal, orang nak mati, sedih. Dia kata apa? Wahai anak, jangan bimbang kepada bapa. Semenjak berpuluh tahun yang lepas sampai hari ini, orang azan jadi masjid, saya sudah ada di sah depan. Itu bukan dia nak orang panggil nak dengan anak-anak, tetapi dia panggil maqam di situ, maqamur raja. Saat itu saat menunjukkan harapan kita kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana aku ni setelah beriman, telah beramal banyak, sangat takut padamu ya Allah, jadi kita merasa aman untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang rasa aman pada hari ini, selesa dia, tak ada relax ya, haji pergi dah, solat pun ada dah, yang lain-lain itu kira beres lah, maka mereka akan merasa takut pada hari akhirat. Sebab dia belum buat persiapan yang rapi. Maka takut berkaitan dengan perbuatan, sedang cinta berkaitan dengan zat dan sifat. Oleh sebab itulah kecintaan orang-orang yang mukmin kepada Tuhan mereka bertambah berkali-kali ganda apabila mereka memasuki negeri yang penuh dengan kenikmatan, sehingga mereka tidak tersentuh sedikit pun oleh rasa takut. Jadi bila orang ni dah selesai daripada kira-kira di akhirat, maka tidak ada lagi rasa takut pada saat itu. Sebab apa? Setelah lepas semua perkara yang dia takut di atas dunia ini. Jadi kita tengok pula kepada tingkatan, kedudukan tingkatan takut. Muka surat 130, tengok nombor 1. Manazilul khauf wa darajatuh. Kedudukan ataupun tingkatan tahap takut. Jadi setara mana kita nak takut ni? Jadi bila kita bincang, biar realiti. Kalau saya sebut martabak tu martabak ni, orang yang baca martabak pun tak naik-naik juga, kan? Dulu kita dah bincangkan martabak ni, orang belajar ilmu tasawuf ni dia panggil martabak 7. Martabak 7 dah. Habis mengaji kitab martabak 7, tanya tuan guru dia, Syekh, kita ni sudah sampai martabak mana? Tok guru dia kata kita baru martabak boleh makan mutabak je. Belum naik martabak lagi. Sebab apa? Habis dah mengaji kitab martabak 7, tapi ibadatnya masih malas macam tu juga. Itu jadi tak naik. Jadi maka dalam bab khauf, setakat mana yang kita kena ada? Jadi para berjemaah tengok muka surat 130 tu, kadar yang diwajibkan berhubung dengan rasa takut kepada Allah ini paling tidak adalah yang mendorong seorang hamba untuk menunaikan perkara yang difardukan dan menjauhi perkara yang diharamkan. Ini darjat yang wajib yang paling minimal kena ada dalam jiwa kita. Alhamdulillah pada hari ini secara realiti lah tuan-tuan dan juga puan-puan, kita berani tak berani tinggal solat dengan sengaja? Berani tak?
Berani? Tak berani. Berani ke tidak kita buat maksiat dengan secara terbuka? Itu sudah ada tahap yang paling minima, tahap yang wajib ada perasaan takut dalam jiwa kita. Awak diarahkan supaya tak solat hari ni, agak-agak kita akur ke lawan, itu sudah ada tahap. Jadi kalau ada hak ni pun alhamdulillah, di zaman penuh dengan pancaroba, penuh dengan fitnah ini, kita mengatakan darjat kita sudah agak tinggi. Nak dapat hak ni masalah. Sibuk ni, jam ni, kita pakar-pakar jamak malam ni ya. Itu maknanya terlalu nipis perasaan khauf. Bila orang mari bagi rasuah pada kita, berani ambil tak berani ambil? Sikit tu, baru 50,000. Kalau 5 juta saya tak ambil. Setara mana dia punya khauf? Cukup tak cukup? Belum cukup. Sebab kita nak kadar minima takut perasaan itu, biar boleh menghalang kita daripada buat benda yang maksiat tadi. Itu peringkat yang paling rendah dia kata. Jika lebih dari itu, tengok, jika lebih dari itu sehingga membangkitkan semangat jiwa untuk menetapi amal ketaatan yang disunnahkan dan mencegah diri dari melakukan perkara yang dimakruhkan, barang sekecil apapun, maka tahap ini sudah sampai tahap peringkat al-khauful mahmud, peringkat yang terpuji. Bukan sahaja tak mau tinggal yang wajib, tinggal yang sunat pun susah hati. Allahu Akbar. Tiba-tiba dia duduk diam-diam, bunyi suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tanya kenapa? Siapa mati? Dia kata tak mati lagi, tapi tak sempat nak salat jemaah hari ni. Ada kita pernah berinna lillahi wa inna ilaihi raji'un kerana tak sempat salat jemaah ataupun tak sempat sunat rawatib? Ada. Sedar-sedar pergi masjid, orang dah azan, orang dah qamat. Terlepas yang kita duk jaga hari-hari sunat fajar 2 rakaat yang Nabi kata lebih baik daripada dunia dan isi kandungan. Jadi tiba-tiba terlepas hari ni, apa nak buat? Maka kalau itu dipanggil sudah peringkat darjat. Jadi darjat yang tinggi bukan sahaja jaga yang wajib, yang sunat pun tak mau tinggal, bukan saja meninggalkan yang haram, yang makruh pun tak mau ambil. Kita kalau hak makruh ni, makruh ya tu. Pasal tu lah ramai orang tak berani tinggal rokok, sebab dia kata ada ustaz fatwa makruh. Kalau saya kata fatwa tu belum diupdate lagi tu. Kalau itu zaman dulu ada ulama mengatakan makruh, tapi zaman sekarang ni dengan ijma' para doktornya isap rokok pun kata rokok membahayakan kesihatan. Ada orang tanya doktor sedap dalam satu seminar, dia kata doktor isap rokok, kenapa awak kata tak baik? Dia kata ramai orang Islam tak solat, dia tahu solat tak solat tu neraka. Sedap juga ke dia? Bahagian nak jawab dah. Kita tahu tak tahu mengumpat orang haram? Tahu. Kenapa mengumpat juga? Dia kata saya pun saya tahu mudarat, tapi saya isap juga. Jadi tak apa ya, kita tak usah ambil hujah perbuatan, kita ambil hujah ilmu kedoktoran dia. Baik. Sememangnya terdapat setengah orang yang tercengkam rasa takut terhadap azab dan seksa. Ini kumpulan yang lain pula. Mereka dilanda rasa putus asa, murung dan malas mengerjakan amal kebaikan dengan alasan tak ada guna. Ini saya jumpa secara realiti beberapa orang yang terkena penyakit ini, penyakit was-was sampai peringkat takut melampau. Saya ni ustaz tak boleh nak solat. Kenapa? Wuduk saya tak sempurna. Sudah. Kata senang ya, nak sempurna wuduk, kau pergi dekat kolam yang besar, niat ambil wuduk, terjun, semua anggota dah dibasuh. Betul tak? Tak mahu dia. Jadi ini dia panggil, dia melampau takut sampai was-was dan dia akan merusakkan orang ni. Tak boleh. Baru ni ada orang, saya ingat saya dah cerita dulu sekali, ada orang telefon, dia kata dia ni dapat dikenal pasti Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Wah, saya kata hebat awak. Ustaz boleh tahu kalau Allah Ta'ala dah ampun dosa saya? Saya kata mana aku, kalau saya dapat wahyu daripada Allah Ta'ala baru saya boleh beritahu. Jadi ini dia panggil takut yang melampau. Salah. Jadi bukan ini yang diharapkan, kerana ia merupakan sikap melampau lagi tercela. Rasa takut yang dianjurkan, tanda kat kitab kita, dia panggil takut yang sepatutnya kita miliki. Rasa takut yang dianjurkan ialah yang mendorong pelakunya untuk mengerjakan perbuatan yang diwajibkan di samping yang disunatkan. Maknanya kita rasa rugi,
Menyesal kita bila tak dapat buat amalan-amalan yang sunat. Kenapa aku tak dapat solat rawatib hari ni, sedangkan ustaz telah lancarkan dulu projek mega mampu buat. Kita tak dapat juga. 12 rakaat satu hari satu malam dapat. Ada dapat, ada tak dapat kan. Jadi kita rasa menyesal bila tak dapat. Itu dipanggil satu peringkat yang baik. Mendorongnya untuk meninggalkan perkara yang diharamkan di samping perkara yang syubhah dan dia dimakruhkan. Tak usah ambil benda tu. Memang ada rasa takut yang kurang dari itu yang membuat pelakunya masih belum dapat meninggalkan semua hal yang diharamkan atau masih belum mendorongnya untuk dapat mengerjakan semua hal yang diwajibkan, maka rasa takut ini masih belum memadai. Jadi kalau takut tadi, saya takut ke Tuhan, tapi masih lagi boleh buat dosa-dosa yang biasa-biasa dibuat oleh orang. Jadi tapi dosa yang besar-besar yang terlibat dengan maruah seperti zina, minum arak, merompak, itu kita tak buat. Tapi masih lagi ada yang lain, maka dia kata tahap ini dia panggil al-khauful qasir, takut yang masih lagi belum mencapai dia punya tahap yang sepatutnya. Jadi kita cubalah. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebut dalam bab al-khauf minallah, ucapan Ibnu Hajar yang mengatakan bahawa takut pada Allah Ta'ala termasuk kedudukan yang tertinggi dan juga merupakan keharusan dalam beriman. Maka kita kena ingatlah kata-kata imam-imam yang besar ini. Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, wa khafun in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi banyak hadis-hadis yang menyebut tentang perkara ini. Kemudian kita berpindah pula kepada perbincangan mata yang fa'ul khawf, bilakah rasa takut itu bermanfaat? Rasa takut berguna bila disertai dengan penyesalan dan menghentikan kederhakaan maksiat. Kenapa awak tu takut Tuhan? Habis tak ada dah, semua perbuatan yang tak baik saya dah tinggalkan. Baru dia panggil bermanfaat. Sesungguhnya rasa takut itu timbul dari pengetahuan tentang buruknya kejahatan yang telah dilakukan dan membenarkan adanya ancaman Allah, atau taubatnya tidak diterima, atau merasa bimbang bila dirinya termasuk di kalangan orang yang dikenaki oleh Allah Ta'ala untuk tidak mendapatkan keampunan. Jadi kita rasa sini, maka dia panggil al-khawfu, takut serta meninggalkan yang tak baik. Itulah takut yang beri manfaat. Tapi kalau setakat takut di mulut je, saya takut ke Tuhan ni, takut saya ke Tuhan, tapi ibadat tak buat juga, maksiat tak tinggal juga, maka itu dia panggil takut di mulut tapi tidak memberi manfaat. Takut tidak memberi manfaat. Yang kita naknya al-khauf, takut yang memberi manfaat, mana menghalang kita daripada benda yang tak baik. Itu dia panggil takut yang berguna. Takut yang berguna. Jadi kalau kita rasa dosa-dosa kita yang lepas Allah Ta'ala ampun ke tidak, kita yang berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengatakan kita orang yang pelaku dosa besar tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kita jangan sekali-kali hukum orang, jangan. Oh dia tu mati, ila jahannam wa bi'sal masir. Lah, mana kau tahu dia pergi kena ke jahannam? Tahu kita? Tak tahu. Jadi kita kata orang yang lakukan dosa di kalangan umat ini tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Dia nak maaf, itu hak dia. Dia nak azab, itu hak Allah. Kata-kata apa ni, kalau dia azab fa bi'adlihi, dengan keadilan Allah Ta'ala. Itu bahasa Ahlus Sunnah. Kalau dia lepaskan kesalahan kita, fa bi fadlihi, itu dengan limpah kurnia Allah. Kita dua situ duduk. Jadi kita nak kata semua itu termasuk dalam mazhab Khawarij ataupun mazhab dia panggil Mu'tazilah. Bagi orang-orang yang berlaku dosa besar itu berat bagi dia. Baiklah. Kemudian kita berpindah kepada soalan bagaimana hukum takut Allah Ta'ala. Takut Allah Ta'ala, apa hukum dia? Jawabnya, takut kepada Allah Ta'ala adalah wajib hukumnya, dan termasuk jalan yang paling mulia, yang paling bermanfaat bagi hati. Wajib kita kena takut ke Tuhan, wajib. Dan inilah yang beri manfaat kepada hati kita untuk menjadi manusia yang baik. Takut merupakan hal yang difardukan bagi setiap orang
Demikianlah apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Jadi takut kepada Allah Ta'ala hukumnya wajib, dan sesiapa yang tidak takut maka dia adalah orang yang berdosa. Tak takut ke Tuhan maka orang itu asi, orang itu wa asim, orang itu orang yang berdosa. Dalil-dalilnya, dalil yang pertama Allah Ta'ala innama zalikum syaitanu khawfifu awliya'ah. Dalil yang kedua wa iyaya farhabun, hendaklah kamu takut pada aku. Ini arahan. Kata di para ulama al-amru wal amru yaqtadil wujub, arahan merupakan perkara yang wajib. Itu dari sudut takut yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kemudian kita pindah pula kepada perbincangan yang seterusnya. Tengok muka surat 137. Manfaat daripada takut. Kita takut ni ada manfaat ke tidak? Jawabnya ada banyak manfaat. Apa dia manfaat dia? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla ja'alahu syartan li husulil iman. Allah jadikan takut itu sebagai syarat untuk merealisasikan iman. Orang ada iman, orang takut ke Tuhan. Kalau kata tak ada rasa takut apa ke Tuhan, maka jawabnya orang tu orang yang tidak beriman. Ini berat kita ni kan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, kepada musuh Allah Ta'ala itu, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tuan-tuan, perhati ayat surah Al-Imran 175 ini. Allah kata kamu takut pada aku in kuntum mu'minin, kalau kamu orang yang beriman. Maknanya kalau kita tak beriman atau iman kita tidak mantap, ketika itu kita akan takut main-main je. Kata Syekh Ibn Jarir ini Tabari rahimahullah telah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu takut kepada kaum musyrikin, jangan sekali-kali kamu menganggap besar urusan mereka, dan jangan sekalian kamu gementar terhadap mereka selama kalian taat kepadaku. Oleh itu taatlah kamu kepada Allah dan ikutilah perintahku. Nescaya aku akan bertanggungjawab untuk memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala beri yang pertama sekali syarat kita mendapat husulul iman bila kita takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah SWT menimpakan ujian yang besar kepada para sahabat. Tuhan beri ujian pada para sahabat melalui hayawan buruan yang mudah ditangkap sewaktu dalam ihram. Cerita ni panjang tapi menarik. Tengok dalam surah Al-Ma'idah 194, waktu sahabat-sahabat Nabi pakai ihram daripada Madinah ke Mekah, nak pergi haji, nak pergi umrah. Bila kita berihram, ingat ke tidak, salah satu daripada pantang larang ataupun larangan ihram, tak boleh tangkap hayawan perburuan. Allah nak uji mereka. Tengok dalam ayat ni Tuhan kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Tengok, ya ayyuhallazina amanu la yabluwakumullah, wahai orang beriman, Allah Ta'ala uji kamu dengan hayawan perburuan. Kamu boleh tangkap dia dengan tangan, boleh tangkap dengan tombak, tapi apa jadi? Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Allah Ta'ala nak tengok siapa takut kepada Allah Ta'ala dengan benda gaib. Kata di ahli tafsir, bila Nabi kita berjalan, kijang, hayawan-hayawan arnab ni mari duduk berjalan sekali dengan unta para sahabat. Tak ada seorang sahabat Nabi yang holo tangan tangkap hayawan. Sebab apa? Allah Ta'ala nak uji siapa yang takut dalam keadaan gaib. Ini ujian. Jadi Tuhan beri tanda apa ni, kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia akan jadi tanda yang besar. Bila takut, tanda. Orang yang tak berani buat maksiat, sebab apa? Walaupun dia sunyi seorang-seorang, maka itu tanda kita takut kepada Allah Ta'ala. Hari ni nak buat maksiat zaman kita ni cukup menakutkan.
Dengan adanya alat-alat moden hari ni, ada filem-filem yang tak baik, gambar-gambar yang tak baik, semua dalam telefon. Tak ada orang, kita seorang kat rumah boleh tengok, tapi kita tak buat. Sebab apa? Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Allah Ta'ala nak tengok siapa dia takut. Yang ketiga, takut pada Allah Ta'ala merupakan ibadat yang sudah mendarah daging dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dirinya tidak ingin sama sekali terhadap perkara yang diharamkan. Itu di mana Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perasaan takut yang telah sebati dalam jiwa kita. Yang keempat, takut Allah Ta'ala merupakan sifat orang-orang yang berakal. Dia panggil ulul albab. Orang yang berakal, dia tidak akan buat benda yang menyusahkan dia. Betul tak? Bila dia tahu benda ni susah dia, susah bila? Susah di akhirat. Atas dunia ni mungkin tak ada masalah apa-apa, kita buatlah apa yang kita nak pun, tapi di akhirat yang menjadi masalah kepada kita sebab kita tidak mengikut disiplin ilmu yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil 4 sebab manfaat daripada takut. Jadi bila kita takut tu, kita dapat 4 tempat. Kita tak berani buat maksiat dan merupakan tanda seorang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Kita berpindah kepada perkara hasil dari sifat takut Allah Ta'ala. Dia panggil samaratul khauf, kesan. Bila takut, mana buah dia? Mana kesan dia? Kita ni kalau takut ke hantu, biasa orang kita Melayu ni suka takut hantu, ada? Takut hantu, kita pergi tak tempat tu? Jangan pergi sini, bahaya ni. Musim-musim panas ni orang takut kat ular, nak masuk dalam tandas tak berani. Masuk tandas, tak apalah saya buang air kat luar ni. Nah, contohlah. Jadi bila takut, apa kesan? Tengok, kesan dia terbagi kepada beberapa kategori. Yang pertama, kesan dia di dunia. Kesan dia di dunia. Yang pertama, takut pada Allah menjadi sebab keteguhan kekuasaan di muka bumi dan bertambahnya iman dan ketenangan dalam hati. Jadi sebab yang pertama orang takut Tuhan ni lah orang yang mendapat pertolongan Allah. Dia panggil at-tamkin fil ard. Sahabat-sahabat Nabi menang dalam peperangan, kadang-kadang bukan sebab bilangan ramai, tapi sebab mereka takut kepada Allah Ta'ala, maka dia menang. Itu yang pertama. Yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala memacu seorang hamba untuk kuat mengerjakan amal. Kenapa awak kuat ibadat? Takut ke Tuhan. Ini dia panggil kesan daripada takut. 2 sebab dalam dunia hari ini, 2 perkara. Jadi orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan melakukan ibadat kepada Allah, tidak sekali-kali melakukan maksiat. Kita berpindah pula kepada kesan takut di akhirat. Tanda ada beberapa kesan al-khauf fil akhirah. Dalam kitab kita sebut ni beberapa kesan yang banyak. Yang pertama, takut kepada Allah Ta'ala menjadikan seorang hamba berada di bawah naungan arasy pada hari kiamat. Dengan dalil hadis 7 golongan yang duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Ingat tak? Salah satu daripadanya, seorang yang nak buat tak baik dengan orang perempuan. Tiba-tiba bila perempuan itu sebut haram benda ni, maka dia meninggalkan orang perempuan itu walaupun dia ada bagi duit banyak. Dia dah orang panggil gula-gulakan kawan tu dengan duitnya, dengan apa-apa benda, tapi bila sampai waktu nak buat maksiat, bila perempuan tu kata ini haram perbuatan ini, maka dia tinggal. Inni akhafullah. Jadi orang yang takut Allah Ta'ala ni, orang yang dicalonkan duduk di bawah bayangan arasy pada hari kiamat. Di saat orang lain berkepanasan, berpanas di bawah terik matahari, hamba Allah Ta'ala ini duduk di bawah bayangan yang teduh. Yang kedua, ini contoh lagi yang kedua. Yang pertama tadi takut nak buat maksiat. Yang kedua, tengok dalam buku ada ni, orang yang duduk beribadat seorang-seorang. Tengok ni, lelaki yang berzikir, termasuklah perempuan. Jangan pula perempuan kata diskriminasi di sini, tidak. Lelaki yang berzikir dan juga perempuan mengingati Allah secara sendirian. Mana bukan pergi zikir perdana, tak ada. Kita hari ni kalau nak zikir perdana selalu. Bawa dengan gendang, dengan kompang, lengkap. Kita zikir seorang-seorang. Bangun pada waktu malam, zikir, ya Allah, aku ni hamba-Mu. Kalau kamu tak ampun, Allah Ta'ala tidak beri keampunan, tidak maafkan, siapa lagi? Jadi kita berzikir.
fafadat ainahu, lalu berlinangan air mata. Sampai dia menangis, maka orang ni juga duduk di bawah bayangan Allah. Sebab apa dia menangis? Adakah dia hilang barang? Tak ada. Jawatan dia jatuh? Tidak. Bencana alam berlaku? Tidak. Tapi takut pada Allah Ta'ala. Sebab dia takut. Al-khawf, sebab yang kedua, takut pada Allah Ta'ala akan mendatangkan keampunan darinya. Siapa dia takut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada asbab al-maghfirah. Hal yang menjadi bukti atas kebenaran ini adalah sebuah hadis yang menceritakan seorang laki-laki dari kalangan orang sebelum kita. Dia seorang yang sangat bodoh dalam masalah agama. Dia ni tak erti, tapi terlalu takut ke Tuhan. Dia kata, aku ni kalau aku mati, pergi bakar mayat aku. Bakar mayat, ambil debu dia, pergi tabur di tengah angin berterbangan di padang pasir. Jadi maknanya dia kira Tuhan tak mampu lagi nak kumpul mayat dia tu. Sebab terlalu takut. Tapi kalau dia kata Tuhan tak mampu, maknanya dia tak beriman. Maknanya tak boleh nak kumpul lah, gitulah ibarat. Apa jadi orang ni? Anak dia buat sungguh bila dia mati. Bila dia jumpa dengan Allah SWT, kumpul balik dia punya tulang, dia punya tu, dia kata, maha malaka. Allah tanya dia, kenapa kamu buat benda ni? Dia kata apa? Makhafataka, aku takut padamu ya Rabbi. Tapi kita jangan buat dah, tak boleh dah ni. Itu orang dulu. Nanti pergi wasiat anak aku, bakar mayat aku dah. Cina pening, dia kata, kenapa bawa sini mayat makmu? Mana boleh? Tak boleh lagi dah, tak boleh bakar dah. Mayat orang Islam tak boleh dibakar, tak boleh dihina, tak boleh. Nak bedah dia pun, dia panggil forensik, itu maslahah. Berapa dah kita? 2. Yang ketiga, takut pada Allah Ta'ala dapat masukkan pelakunya ke dalam syurga. Allahu Akbar. Orang yang takut ke Tuhan, dia akan buat segala perintah yang diarahkan, maka orang ni Tuhan jamin dia duduk mana? Duduk dalam syurga. Kesan yang keempat, samarah yang keempat, rasa takut Allah Ta'ala akan meninggikan darjat pelakunya kelak pada hari akhirat. Jadi di akhirat esok orang lain masuk syurga belaka, orang lain masuk syurga, dia masuk syurga juga. Tapi orang yang sifat takut dia tinggi, darjat dia tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak seperti orang lain. Yang kelima, al-khawfu minallahi sababun lin najah min kulli su. Rasa takut pada Allah Ta'ala menjadi penyebab keselamatan dari semua keburukan. Semua benda kita takut, dia panggil munjiat, menyelamatkan kita. Atas dunia ni pun kalau kita takut, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Di akhirat lebih-lebih lagi, orang yang takut akan selamat. Yang keenam, rasa takut Allah Ta'ala akan membuatkan seorang hamba dipuji dan disanjung oleh Allah Azza wa Jalla. Biarlah manusia tak puji pun, biar Allah Ta'ala yang puji kita. Kalau manusia puji, dapat apa kita? Dapat like. Ramai orang like ni. Yang kita nak manusia puji ke Allah Ta'ala puji? Allah puji. Siapa nak Allah Ta'ala puji, adalah dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Tengok ni, banyak ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis, syair-syair yang menarik di dalam perkara yang keenam ini, yang tuan-tuan boleh baca dalam kitab kita ni. Kemudian kita nak pergi kepada muka surat 147. Ini yang kita nak ambil, dia panggil tip bagaimana sebab-sebab yang boleh menimbulkan rasa takut pada Allah Ta'ala. Yang tadi tu kesan. Nak dapat kesan, kena takut dulu. Nak takut, inilah dia panggil tip sebab-sebab yang boleh menjadikan kita takut Allah Ta'ala. Tanda, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dari sudut realiti kita hidup hari ini kena buat. Yang pertama, menanamkan rasa takut pada Allah Ta'ala bukanlah merupakan tujuan, melainkan yang menjadi tujuan ialah apa yang ditimbulkan oleh rasanya. Takut itu alat. Dengan takut akan membuahkan hasil yang banyak, maka kita kena takut. Apa dia timbul olehnya itu? Seperti mengerjakan kewajipan,
tidak mahu meninggalkannya, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, dan tidak mahu melakukannya. Baik, di antara sebab-sebab yang dapat mendatangkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama, tazakkur sabiqaz zambi, mengingati dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Tulis, tambah saja. Ingat balik dosa-dosa yang pernah dibuat sebelumnya. Bila kita tengok berdosa, dosa ini apa hukumnya? Dosa tak salat apa hukumnya? Dosa riba, dosa zina, dosa maksiat apa hukumnya? Bila kita ingat, yang menyebabkan kita rasa takut, oh salah. Ya Rabbi. Pasal itulah orang tadi boleh menangis bila dia bangun malam, dia bertahajud seorang-seorang, dia sunyi-sunyi, dia menangis. Apa cara nak menangis? Ni, ingat dosa yang lepas. Ingat, ya Rabbi, kalau boleh suami dengan isteri jangan bermunajat di satu tempat. Dia bilik lain, kita bilik lain, takut terdengar. Nangis isteri dengar, oi Pak Haji ni boleh tahan juga dulunya. Tak boleh. Jangan buka rahsia kepada orang sama sekali. Jangan buka rahsia. Kita dengan Allah Azza wa Jalla. Isteri pun sama juga. Saya sekarang ni masih lagi mengendalikan satu kes reality. Tahu lah, ada kaitan tidak dengan cerita ni. Dia baru dapat kesan isteri dia ni pernah melakukan perbuatan sumbang dengan orang bukan Islam waktu muda-muda tu lah. Sekarang ni dah jadi bini dia. Dia kata setiap kali saya teringat mulut dia ni pernah bersentuh dengan orang bukan Islam, jadi saya jadi geli, jadi jijik, jadi kotor. Macam mana nak buat ni? Dia kata payah gawak ni. Takkan nak gigih mulut buat pasang yang lain. Tak ada hal lain dah. Kalau gelah pinggang makuk kita boleh beli lain. Ini alat yang ada di tubuh. Macam mana agak-agak nak motivasi orang lagi tu? Setiap kali saya teringat tempat-tempat tertentu pernah disentuh oleh orang tu, saya jadi jijik. Kata tak adalah. Sama ada dia ceraikan dengan cara baik ataupun dia hilangkan perkasaan. Jadi itu hak dunia. Yang kita dengan Allah SWT ni, biar kita teringat perbuatan mungkar dan maksiat yang kita lakukan atas dunia. Sama-sama kita lara leka dulu. Ada tak ada benda-benda ni? Ada. Jadi itulah yang menyebabkan kita rasa takut, kita akan menangis, kita akan minta keampunan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, khawatir hazrut taqsim fil wajibat. Khawatir di atas kecuaian kita menunaikan perkara yang wajib. Aku dulu ya Allah solat, tapi iyalah solat yang kita solat hari ni kita belajar bila? Kita belajar waktu kecil dulu, dengan nenek dulu belajar dulu. Nah, kalau zaman sekarang ni orang belajar di prasekolah lah, di pasti, di taski apa benda sekolah. Lepas tu tak ulang kaji dah. Aku tak ingat. Kita ingat aku dulu cuai, waktu sibuk dengan meeting tak solat, kan? Macam-macam. Puasa pun yang dulu-dulu sampai hari ni tak habis-habis qada lagi. Maka kita kena ingat kecuaian kita menyebabkan kita rasa takut. Ya Rabbi, macam mana aku nak berdepan dengan Allah Azza. Banyak arahan yang tidak dibuat. Yang ketiga, al-khawfu minal masir. Khawatir, takut dia kesudahan yang bakal terjadi apabila nanti kenyataannya akan menghasilkan perkara yang tidak disukai. Jadi dah kita buat benda tak baik atas dunia ni, nanti bertemu dengan Allah Ta'ala, apa keadaan aku? Tuhan maaf ke tidak? Tuhan redha ke tidak? Tuhan beri keampunan aja. Menimbulkan rasa takut. Sama ada orang tu dah buat maksiat dulu ataupun dia tak buat maksiat lagi, tapi perasaan ini menghalang dia buat maksiat. Kita yang rekod kita baik, rekod kita baik, suka ke kita kotorkan buku rekod kita dengan maksiat? Tak suka kan? Pasal itulah bila kita selesai daripada mengerjakan haji, para penceramah, pentazkirah mengatakan para jemaah haji, suratan amalan kamu yang lepas telah baik, telah bersih, putih, maka jagakanlah amalan fil mustaqbal yang akan datang. Jadi dia kita nak jaga ni supaya rekod kita baik, rekod kita baik. Ini yang perlu kita kena buat selepas kita menghapuskannya. Bila mari Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan mukaffirat. Ramadan dengan Ramadan menghapuskan dosa yang lepas.
Ramadan mari nanti dihapuskan sepanjang setahun Ramadan sampai tahun lepas. Lepas Ramadan kita nak jaga rekod, kata nak jaga. Itu juga termasuk dalam rekod. Aku tak nak lagi kotori rekod aku dengan maksiat. Jaga. Yang keempat, mengagungkan dan membesarkan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah menceritakan para hal malaikat. Jadi kita malaikat ni apa kata? Ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka. Kita ingat keagungan Allah Ta'ala, ingat kebesaran Allah Ta'ala. Ketika itu kita tak berani lagi nak buat benda-benda yang besar. Kemudian kita tengoklah masalah khauf ni panjang lagi. Kita pergi kepada yang kelima. Takut kepada Allah Ta'ala berkaitan dengan dua hal, dua perkara. Yang pertama, takut kepada azab Allah Ta'ala. Kita takut dua benda. Takut kepada azab Allah Ta'ala, takut kepada zat Allah Ta'ala sendiri. Orang awam macam kita ni, maka rasa takut kepada Allah lebih cenderung kepada seksa nerakanya. Sedangkan ahli ulama yang besar, maka takut mereka kepada Allah Ta'ala bukan hanya kepada nerakanya, melainkan sebelum itu mereka takut, sudah takut. Jadi bagi orang awam ni patutlah kita takut azab. Jangan tak semayang, neraka. Tok situ dulu. Itu nak naik darjah. Akhir kali bila kita sudah naik makam yang tinggi, al-khawfu minallah. Takut dah, bukan tak bincang dah tentang azab. Pasal itulah orang ada bincang satu tajuk yang salah faham masyarakat. Siapa dia buat ibadat nak syurga, tak boleh. Kita kata itu bukan makam kita, bukan darjat kita. Itu makam ahlillah, ahli ma'rifah, orang yang sudah tinggi darjat Allah Ta'ala. Dia buat ibadat bukan kerana nak pahala, dia buat ibadat semata-mata nak kerajaan Allah Ta'ala. Tapi kita hari ni boleh kalau gitu. Makam kita hari ni, kenapa buat zikir ni? Boleh pahala. Apa dia berzikir, siapa dia solat 12 rakaat boleh banglu, siapa dia puasa pada hari ni boleh. Jadi kita masih lagi duduk merangkak bertatih, kata orang. Masih lagi dengan takut pada azab, nak pahala. Jalan ke? Itu makam kita tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah naik lagi darjat yang tinggi, dia tak fikir dah yang tu. Dia fikir takut mata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil dua kategori takut. Yang keenam, kamu renungkan siapa saja yang mendapat keselamatan, kemudian bandingkanlah keadaan diri kamu dengan sifat-sifat mereka. Allahu Akbar. Kita tengok orang yang selamat, orang-orang yang hebat-hebat, bagaimana keadaan kita. Mereka insya-Allah sudah sampai ke syurga dengan amalan, dengan ibadat mereka. Kita masih lagi di sini, apakah kita layak? Nah, ketika itu kita cuba mengikuti bagaimana akhlak-akhlak yang telah ditunjukkan oleh golongan salafus salih, bagaimana mereka beribadat sampai peringkat Nabi kita sendiri bengkak kaki dia. Itu dia. Yang ketujuh, merenungi kalam Allah, merenungi kalam Allah Ta'ala, apa dia, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta memerhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, kita kena tengok ayat-ayat Quran yang menyebut tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baca ayat Quran. Dia panggil tadabbur Quran. Jadi program tadabbur Quran ni sudah ada, tuan-tuan boleh ambil. Sebahagiannya sudah ada dalam YouTube, dalam MP3, siri tadabbur Quran. Tapi kalau kita boleh buat di masjid kita, CD tadabbur Quran itu yang terbaik. Tapi kalau tak ada jalan, buatlah dekat mana yang kita mampu. Ambil ayat-ayat tadabbur, contohnya kita dengar. Menarik pada jemaah sekalian. Dan juga bacalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan dia, bagaimana ibadat Nabi, dan juga orang-orang saleh yang terdahulu, bagaimana keadaan mereka. Yang ke-8, memikirkan kebesaran Allah, kerana sesungguhnya barang siapa yang memikirkan kelebihan yang tersebut, nascaya dia merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan melaluinya dia akan melihat keagungan sifat-sifat dan menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kita belajar tentang sifat Allah Ta'ala, kita belajar tentang nama-nama Allah, akan menimbulkan rasa takut. Allah Ta'ala Jabbar, gagah perkasa. Allah SWT Muntaqim, mengambil tindakan. Allah Ta'ala azab dia, azabun ali. Jadi kita ambil. Hal ini menakutkan kita. Yang ke-9,
memikirkan kematian dan kekerasannya, dan bahawa kematian merupakan suatu benda yang mesti, tidak ada jalan untuk mengelak diri daripadanya. Ada orang boleh lari daripada mati? Ada boleh lari? Tak ada lagi, tak ada harapan. Yang ke-10, memikirkan nasib yang akan dialami selepas kematiannya, di alam kuburnya yang penuh dengan perkara-perkara yang amat menakutkan. Apa dia kita buat? Baca kitab-kitab yang menyebut tentang azab kubur. Kalau tuan-tuan tak sempat nak baca, tengok dalam YouTube yang telah saya ceramah. Tajuk dia Malam Pertama di Alam Kubur. Bersediakah kita? Tajuk ni kadang-kadang saya sendiri dengar, saya pun takut dengan ceramah ni. Sebab siapa dia yang bersedia? Siapa yang bersedia? Kalau tengok dalam majalah Al-Ustaz yang Ustaz Fawah jaga tadi, saya tulis tajuk dia Celik Akhirat. Kita cuba buat makalah ringkas-ringkas perjalanan manusia ke alam abadi. Allahu Akbar, sangat menakutkan. Yang ke-11, memikirkan saat manusia datang pada hari kiamat bersama segala kengerian yang terjadi dalamnya, yang disebut dalam hadis mengenai hari kiamat. Allahu Akbar. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal. Kamu akan datang seorang diri dalam keadaan bertelanjang pula, tak ada pakaian. Bagaimana keadaan kita pada waktu itu? Siapa yang akan menyelamatkan kita? Layakkah kita mendapat syafaat Nabi sehingga Nabi kita nak tolong kita? Maka di situ kita akan takut. Saya takut kita tidak layak menjadi umat yang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, memikirkan hari ketika ahli neraka dimasukkan dalam neraka dan seterusnya. Nauzubillah. Bila neraka dia sudah penuh, dia minta, Allah Ta'ala tanya, halim talati, neraka penuh dah. Neraka ni tamak. Dia kata hal min mazid, ada tambah lagi, bawa sini. Allahu Akbar. Nas'alullah salamah. Kita Allahumma ajirna minan nar, kata baca. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kita daripada api neraka. Sangat menakutkan. Yang ke-13, hendaknya seorang hamba memikirkan dosa-dosanya dan tidak sampai melupakan bahawa Allah mencatat semuanya, tidak pernah meninggalkan barang yang kecil atau besar. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan, hak kita tulis, yang kita buat, yang kita kata, semua dalam rekod. Allah Ta'ala akan bentangkan 99 buku rekod pada hari kiamat. Macam mana kita nak lepas? Tak ada. Malaikat tak makan rasuah. Kalau makan rasuah boleh juga kita hantar-hantar bagi apa-apa. Tak ada rasuah. Dibentangkan satu persatu. Ketika itu kita akan malu di hadapan Allah Azza wa Jalla, amamal malak, di hadapan khalayak. Keluarga kita, anak-anak tengok rekod orang. Oh, perangai dia ni, ya Allah, Tuhan Maha Kaya. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah pada hari itu? Yang ke-14, jangan sampai meremeh dosa-dosa kecil, tetapi fikirkanlah kesudahannya. Ini kita dosa kecil itu simple ya. Sekali ambil wuduk, ambil tak boleh. Yang ke-15, hendaknya seorang hamba menyedari kemungkinan dia dihalang dari bertaubat dengan kematian yang mendadak. Ya ilaha illallah. Hari ini mati otomatik atau tidak? Otomatik. Tuan-tuan, apakah kita dapat husnul khatimah atau tidak? Ini yang menyebabkan kita akan takut. Tengok dalam video pendek yang saya keluar, kematian Syekh Abu Zur'ah. Dah tengok dah? Sangat memberi kesan. Bagaimana dia mati dalam keadaan dia baca hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sampai pada la ilaha illallah, mati. Allahu Akbar. Bagaimana Allah Ta'ala pilih orang-orang yang saleh mati dengan husnul khatimah. Bagaimana dengan kita? Apa kita dapat mengucap 2 kalimah syahadah di saat akhir? Fikir. Yang ke-16, mengkhawatiri kesudahan yang buruk atau su'ul khatimah, kerana pada saat itu pastilah keadaannya seperti yang disebut dalam keadaannya. Banyak dalam ayat-ayat Quran yang menyebut tentang husnul khatimah. Jadi yang ke-17, mungkin ini yang terakhir dalam ada lagi. Yang ke-17, bergaul dengan orang-orang yang dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Biarlah kita berkawan dengan orang soleh, orang ulama. Hari ini banyak alat-alat media yang ada. Kita minta, Ustaz, saya suka nak masuk dalam penerima tazkirah contohnya. Ustaz bila ada tazkirah dia bagi pendek-pendek ini, kita boleh dengar, boleh dapat nasihat, ya, dapat maklumat, dapat segala. Yang ke-18, mendengar nasihat-nasihat dan ceramah agama. Yang ke-19, mempelajari ilmu tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan kalamnya, serta sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-20, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita mendapat hidayah, petunjuk, takut kepada Allah Ta'ala.
Kemudian bab yang terakhir dalam bab kita ini, tengok muka surat 160, dia kata perkara-perkara mawani'ul khauf, perkara yang menghalang kita daripada takut Allah Ta'ala. Apa sebab halangan? Ada beberapa sebab. Yang pertama, rasa takut Allah Ta'ala terhalang oleh beberapa perkara, di antaranya sifat maksiat, al-ma'asi. Derhaka itu mana maksiat. Satu. Yang kedua, godaan dunia, terlalu mengejar dunia, kita terlupa akhirat. Yang ketiga, kawan-kawan yang jahat, ar-rifqatu su'. Yang keempat, al-ghaflah, lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, tabadul ihsas, hilang perasaan. Mana tak ada lagi rasa, takut tak ada. Orang semua buat maksiat, kenapa saya tak boleh buat? Itu dia panggil hilang perasaan. Jadi perasaan hilang. Jadi 5 sebab ini menyebabkan manusia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita kepahaman yang baik dan menanam kepada kita sebab-sebab yang boleh menjadikan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan